Hadis yang ke-900. Siapa nak mulakan? Boleh baca? Okey. Okey. Ini ya, catatkan dulu hadis yang ke-900. Hadis sah. Matan dia, orang yang mati tetapi tidak meninggalkan pembayaran, hutangnya. Yang baru masuk ya, hadis 900 ya. Saya ulang balik, orang yang mati tetapi tidak meninggalkan pembayaran hutangnya, maka ditentukan pemerintah yang harus membayarnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis 900 ni, Nabi dulu dia akan tanya kepada ahli waris atau yang hadir. Ya. Kalau seseorang itu dia telah meninggal sebelum disolatkan, dia tanya, ya, ada tak si fulan ini ya ada hutang? Kalau seandainya ada, siapa yang sanggup ya menanggungnya? Atau dikatakan hilah dia menanggung hutang tu. Kalau seandainya ada orang, saya ya Rasulullah, contohnya ada, maka Rasul solatkan. Seandainya tidak ada yang menanggungnya, maka Rasul suruh sahabat-sahabatnya solatkan. Dia kata, solatkanlah saudaramu atau sahabatmu. Jadi Rasul pulangkan kepada kalangan sahabat yang hadir untuk mensolatkan, dan Rasul tidak mensolatkan dia. Berat mengenai tentang hutang ini. Ya. Kita pun kadang tak terbawa lah. Ya. Mana tak terbawa tentang hal ini. Hanya melepaskan batuk di tangga saja. Yaitu dengan kata-kata, seandainya si mati ini ada piutang, maka bolehlah tuntut kepada ahli warisnya. Dengan perkataan macam ibarat lepaskan diri ya, macam itulah. Mintalah pada ahli warisnya. Dia kata macam tu. Jadi setelah ini ceritanya, setelah Nabi dapat kemenangan Mekah, ya, itu satu kemenangan. Kalau seandainya si mati ada meninggalkan hutang, maka pihak pemerintah membayarkan hutangnya. Macam orang ada ambil insurans lah, insurans rumah contohnya. Bila mati, maka otomatik dia tak payah membayarnya lagi, mana ditanggung. Jadi semasa Nabi dapat kemenangan, Nabi tanggung, mana pihak pemerintah menanggung. Kalau seandainya si mati itu ada meninggalkan hutang, ditanggung oleh pemerintah. Macam tu.
Kalau tempat kita ni ya ada khairat macam tu bagus juga ya. Tapi khairat kematian ni hanya sekadar untuk menguruskan dan memberi kemudahan kepada ahli waris ya. Bukan berkaitan dengan hutang si mati ya. Okey, itu ya yang dapat dipaham tentang hadis yang 900. Ada 900A ya. Di sini siapa nak teruskan? Silakan. Kena buka mic. Okey. Okey. Si mati ni ada meninggalkan harta. Ya. Maknanya dalam segi faraid, pembagian harta itu setelah ditolak hutang baru dapat pembahagian. Jadi artinya memang balik kepada pewaris lah hutang tadi. Si waris kena menyelesaikan hutang si mati, ya baru dia dapat bahagian. Macam tu. Ya. Jadi artinya harta si mati itu ya sebagai bayaran untuk hutang dia. Dia hutang dulu. Baru dibagikan. Ya. Itu dalam Quran pun menyebut demikian. Ya, setelah ditolak hutang, ya, baru ada hutang dan wasiat baru dibagi-bagikan. Baik, okey. Oh ya. Jadi sebenarnya begini ya, macam tadi soalan tadi kalau dia ada harta. Kalau dia tidak ada harta, ya, maka ditanggung oleh pemerintah. Walaupun dia tidak pergi perang. Ya. Tapi keadaan dia memang ya miskin. Jadi pemerintah boleh menanggung hutangnya. Macam tu. Okey, sama baik kita teruskan hadis 900. Siapa nak baca? Di sini catatkan untuk sambungan yang bersama dengan 900. Jadi 900 itu letak di bawah 900. Dia punya hukum sama. Hukumnya sama. Ya. Itu maknanya nak menjelaskan bahawa kalau si mati ya dia berhutang tapi dia tidak meninggalkan harta untuk menjelaskan hutangnya, maka pihak pemerintah dia tanggung. Dia akan tanggung pembayaran hutangnya. Itu maknanya nak menjelaskan yang atas tu. Itu dia punya hukum sama ya dengan 900. Sekarang kita 901. 901. Siapa nak baca teruskan? Teruskan. Ya. Okey, catatkan ya hadis 901. Hadis dhaif. Dhaif isnad. Hadis dhaif isnad. Isnad tu sanad ya. Kemudian matan, hukuman had terhadap seseorang
tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Hukum sebab isi hadis itu boleh dipakai kerana sesuai dengan surah An-Najmi ayat 39. Surah An-Najmi ayat 39 ya. Baik, saya nak terangkan. Keterangan daripada hadis ini. Pertama saya nak terangkan ialah dhaif. Isnad apa? Isnad ni sanad. Maknanya yang menyampaikan A dari A ke B, B, C dan D sampailah kepada F contohnya, simpulan ya, ada lemah. Kelemahan di situ. Jadi sanadnya adalah dhaif, lemah. Tapi kandungannya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Oleh itu kandungan isi hadis atau disebut matan, ya, dia tidak dhaif. Yang dhaifnya yang menyampaikan. Ya. Baik. Apa cerita daripada kandungan hadis ini? Ya. Iaitu pengalihan tanggungan hutang kepada orang lain atau denda kifarah dan sebagainya. Apabila orang yang terkena atau menderita tanggungan tersebut adalah pelaku tidak mampu, maka tidak boleh diterima oleh orang lain. Oh, ini berkaitan dengan had. Okey. Berkaitan dengan had ini, hutang had ni apa? Contohnya misal kata dia wajib dia membunuh dan wajib dihukum bunuh mengikut hukum had. Maka si abang ni yang membunuh, maka si adik jadi ganti. Itu tidak ada tanggungan dengan hal ini. Mana siapa yang bersalah, dialah yang akan tanggung. Contohnya dia mencuri, mengikut had dia kena potong tangan. Jadi diganti. Adiknya sanggup untuk menggantikan hukuman si abang. Dalam hal ini Islam tidak menerima. Maknanya si pelaku tetap menerima hukuman. Tak boleh nak diganti dalam hukum had. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najmi ayat 39. Bahawa tidak ada bagi insan melainkan apa yang ia usahakan. Maknanya di situ dah menerangkan bahawa illa ma sa'a, melainkan apa yang ia usahakan. Jadi kesalahan itu kesalahan had, bukan hutang biasa. Hutang biasa boleh ditanggung. Hutang had tak boleh ditanggung. Hukuman had tak boleh ditanggung orang lain. Kalau seandainya hutang boleh ditanggung lagi hutang benda, harta, itu boleh ditanggung. Tapi kalau had berkaitan bunuh, balas bunuh, potong tangan, itu semuanya tidak boleh diganti kepada orang lain. Jadi dengan hadis 901 artinya berakhirlah
tajuk ya, yang dikatakan ya, berkaitan dengan memindahkan hutang dan juga jadi penanggung. Sekarang ni kita masuk dalam satu tajuk lagi. Ni tajuk pendek-pendek je ni. Tajuk baru iaitu Babus Syarikati, Syarikati wal wakalati. Babus Syarikati wal wakalati. Baik. Itu tajuk dia. Pengertiannya boleh catat syarikah. Ya, bab syarikah ni, syarikah ni syarikat lah, kita sebut syarikat. Maknanya dua orang atau dua pihak melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Itu makna syarikat. Kalau wakaf syarikat, kita dah biasa sebut syarikat. Ya. Yang kedua ialah wakalah. Ya, wakalah. Apa maksud wakalah? Seseorang diamanah untuk mewakili orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Mewakili orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Atau ringkasnya beginilah. Wakil, wakalah, wakil. Syarikat. Ya. Ini bab berkaitan syarikat dan wakalah. Wakalah dengan erti wakil. Ya. Okey, siapa nak baca sekarang ni boleh baca ya. Buka mic, siapa nak baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah berkata, Allah Ta'ala telah berfirman, apabila yang meninggal salah seorang manusia bercakap kepada dia lain, maka apabila dia berkata, apabila Ya. Baik, saya mak semula. Kita ambil dia punya hukum dulu. Hadis 902. Hadis sah. Matan boleh mengadakan persekutuan hukum mubah. Baik, hadis ini penting ya dalam segi syarikat. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dalam hadis yang dibaca tadi? Apabila dua orang atau dua pihak melakukan persekutuan, bersekutu, bersyarikat atau berjanji untuk melakukan usaha sama, maka Allah akan memberikan barakah kepada usahanya selama kedua pihak itu berlaku jujur. Tetapi bila salah satu pihak berlaku khianat, maka Allah menghilangkan barakah dari usaha kerjasama itu. Ini memang penting. Kalau buat syarikat ni, ia memang
ia ada keberkatan. Dikatakan di sini, ya Allah, ya, dikatakan Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Apa maksudnya? Sudah tentu hadis ini hadis qudsi. Ya, ini nama hadis qudsi. Allah berfirman, bukan sabda Nabi. Allah berfirman, aku, katanya, ya, menemani dua orang yang bersekutu. Kalau orang tu berdua, dia Allah lah yang ketiga, yang menemani. Selama, katanya, ya, ia tidak berlaku khianat. Tapi kalau salah satu berlaku khianat, Allah berlepas diri. Jadi bila berlepas diri itu maksudnya sudah tentu tidak ada keberkahan dalam syarikatnya. Tak betul, syarikat itu akan bungkus. Ini keberkatan dalam bersyarikat. Ini hadis, hadis qudsi. Bertarafkan hadis sahih. Disahihkan oleh hakim. Ini keberkatan dalam segi apa? Bersyarikat. Termasuklah, ya, kalau syarikat itu contohnya perkongsian suami isteri pun sama juga. Kalau kedua pihak dah tak jujur lagi, di antara saya tak jujur, bila sama juga hancur. Ya. Ya, sama. Itu sebab satu antu kira syarikat lah. Syarikat sebab dikatakan syarikat tu dua orang atau lebih. Ya. Itu dikatakan sebagai syarikat. Ya. Macam mana? Lompat pati. Itu dah tak berkat lah pati tu. dah tak jujur dah. Okey, sekarang kita sambung lagi 903, siapa nak baca? Silakan. Okey, 903 catatkan. Hadis sah. Matan boleh bersekutu dengan orang kafir. Hukum mubah. Boleh bersekutu dengan orang kafir, hukum mubah. Baik, apa ceritanya ni? Ya. Kata Suhaib Al-Mahzuni, sesungguhnya ia menjadi sekutu Nabi sebelum baginda menjadi Rasul. Ia datang pada hari penaklukan Mekah. Si Suhaib ni datang. Dia bukan Islam. Lalu Nabi bersabda, silakan wahai saudaraku dan sekutuku. Ya. Maksudnya, Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi mempunyai teman sekutu dalam usaha berdagang, yaitu Suhaib Al-Mahzumi. Dan kemudian pada tahun penaklukan Mekah, Suhaib Al-Mahzumi datang kepada Rasulullah SAW dan baginda menyambutnya dengan rasa penuh hormat dan penuh rasa persaudaraan. Tapi Suhaib Al-Mahzuni tak masuk Islam. Ya, hanya sekutu Nabi sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul. Ya, setelah penaklukan Mekah, dia jumpa Nabi yang salam. Nabi hormati
ya sekutu ini. Sebab ya waktu berdagang dia adalah rakan sekutu. Jadi artinya tak salah kalau kita bersyarikat ya bersama merakan kongsi orang yang bukan Islam. Ya, tak ada salahnya. Ya. Maknanya ya berapa persen ya, dia masuk saham ke situ untuk menubuhkan satu syarikat ya berkongsi dengan orang yang bukan Islam. Dalam hadis ini menunjukkan ya diperbolehkan. Ya. Kalau Nabi memusuhi, sudah tentulah kedatangan ya Sahib Al-Mahzumi ini akan dibunuh. Ya, tapi tak dibunuh. Ya, dialu-alukan, dihormati. Kerana dia akan kongsi dalam perniagaan. Dulu semasa Nabi belum jadi pembesar. Macam itulah bahasanya. Ya. 904. Ya. Siapa pula nak baca? Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud Okey, 904 ya. Hadis sah. Matan dia boleh mengadakan syirkatul abrori. Syirkatul abrori iaitu bersekutu dalam barang-barang lalu dibagi rata. Hukum mubah. Maksudnya, mengelola bersama suatu usaha yang diperolehi dari rampasan perang. Ia dibenarkan oleh agama. Ataupun ya, daripada harta rampasan perang tadi, mereka gabungkan ya, untuk dijadikan modal perniagaan. Tak ada salahnya. Ya. Itu namanya syarikat. Ya. Lagi 905 dari Jabir. Buka mic ya, nak baca. Mic. maksud bagi kalian. Lalu saya datang dengan Nabi SAW. Apabila engkau datang pada rakyat Muhammad yang bayar, ambil daripadanya 15 pasang. Abu Daud dan dia Ya. Yang tadi syarikat yang ni dia dah sebut wakil wakalah. Mana dah masuk yang tajuk yang kedua itu wakalah. Syarikat tu dah rasanya dah sampai hadis 905 ya. Sekarang 90 apa tadi? 904 ya. Jadi 905 ni dah masuk dalam bab berkaitan wakalah. Okey, 904 boleh 904 905. Oh, dia berkait-kait. Teruskan, siapa nak baca tadi? 905 ada kaitan dia lagi. 906. Teruskan. dari Urwah Al-Basri pergi camping beserta isteri tidak untuk dia berikan baginya. Pada tahun 4
907. Sembilan kosong delapan. 909. Jangan tebal-tebal sangat, kisah ya. dah jadi Arab sangat, kisah. Ya. 905 sampai 909 ya. Sekali ada satu hukum. 905 sampai 909 satu hukum ya, iaitu hadis sah. Matan boleh mewakilkan kepada orang untuk mengambil sesuatu, untuk membeli sesuatu, memungut zakat, menyembelih, dan memeriksa, serta menghukum orang. Hukum mubah. Ini yang dikatakan sebagai bab wakalah, wakil. Ya, artinya ya, mewakilkan seorang untuk mengambil sesuatu barang. Kita wakilkan, tak ada salah. Untuk membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu barang kita wakilkan, ya, ataupun memungut zakat wakilkan. Ya, engkau pergi sana ya, sebagai amil pemungut zakat, diwakilkan, tak ada salahnya. Ataupun mewakilkan untuk orang menyembelih korbannya, akikahnya, ya, dan lain-lain, tidak ada salah. Begitu juga mewakilkan untuk memeriksa ya, sesuatu. Dia sebagai wakil. Ataupun untuk menghukum orang. Contohnya pemerintah sudah ia mengarahkan si fulan untuk ya, wakil daripada pemerintah ya, untuk mengetahui ya, si fulan itu bersalah ataupun tidak, ya, perlu dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Wakil ya, ada kuasa sebab telah diberi amanah dan kuasa daripada pihak pemerintah. Hadis akhir ni kisahnya ialah seorang buruh mengaku pada Rasulullah SAW perbuatan isterinya yang serong dengan lelaki lain. Kemudian Nabi mengutus Unais untuk menyelidiki kebenaran pengaduan lelaki tersebut. Unais bertindak dalam hal ini atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya wakalah, wakil. Ya. Maka ya, tamat bab mengenai tentang ya, syarikah wal wakalah. Dan tajuk baru lagi ni pendek tajuk dia. Ya, tajuk baru lagi ikrar. Babul ikrari.
ikrari. Babul ikrari. Ikrari bahasa dia ikrar. Ya. Apa pengertian ikrar? Ikrar ialah, boleh catat, ikrar ialah pengakuan seseorang atas sesuatu yang dilakukannya. Okey, siapa nak baca? Silakan. Ya. Baik, catatkan babul ikrari, satu hadis saja, iaitu hadis 910, hadis sah. Matan, diperintah mengakui yang benar walaupun pahit. Hukum wajib. Nota dia, nota benar itu ialah, nota ya, benar itu ialah memberitahu manusia sebagaimana mestinya. Itu ya, pengertian benar. Pengertian ikrar tadilah pengakuan seorang atas sesuatu yang dilakukan. Kalau ikutkan dalam hadis ini, pendek ya. Qulil haqqa walau kana murra. Nah, itu hadisnya. Qulil haqqa, katakanlah yang benar, walau kana murra, dan walaupun ia pahit. Ya. Katakanlah yang benar walaupun ia pahit. Nah, ini satu ikrar. Suruh mengatakan yang benar. Apa dia yang benar? Yaitu memberitahu manusia sebagaimana semestinya. Ya. Okey, ya, kita masuk tajuk baru lagi sikit, iaitu babul ariyati. Ya. Babul ariyati. Baik, catatkan ya. Apa makna ariyah? Ariyah tu ya. Ariyah ialah pinjam meminjam atau hutang berhutang. Pinjam meminjam atau hutang berhutang. Okey, siapa lagi belum baca? Hasan, boleh baca? Hadis 911. Dari tu buka mic tak buka. Hasan, mic tak buka. Okey, catatkan apa maksudnya ya. Catatkan hadis sah. Hadis 911 ya. Hadis sah. Matan, seseorang diperintah
bertanggung jawab terhadap suatu barang yang dipinjamnya. Hukum wajib. Baik, hadis yang dibaca tadi ialah tangan seseorang yang melakukan suatu tindakan, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab. Begitu juga seorang yang mengambil atau meminjam sesuatu dari orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang dipinjam atau dihutanginya. Ya. Jadi, ya, itu dikatakan tanggung jawab. Kalau kita pinjam, kita bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jangan sesekali dah pinjam, passing pada orang lain pula. Ada orang lain pula nak pinjam, kita pun bagi. Itu satu kesalahan besar. Ya. Kecuali ya, dia minta izin. Si fulan pula nak pinjam. Ya, ataupun kita kata tanya sendiri dengan tuannya. Kalau dia kasih. Kalau tak, kita kena pulangkan dulu, engkau pergilah pinjam. Ya, dengan dia. Ini tanggung jawab kita. Kita yang pinjam, ya, kita yang pulangkan. Kalau dia nak pinjam, mintalah kepada tuan dia tu yang punya barang. Itu lebih baik. Ya, satu kesalahan saya kata tadi, dahlah kita pinjam, orang lain pinjam kat kita lagi barang tu, kita pun bagi. Ya. Ala-ala dia tidak bertanggung jawab, siapa nak disalahkan? Itu kita yang disalahkan. Ya. Seandainya barang itu rusak, hilang, yang dipertanggungjawabkan ialah kita. Sebab kita lah yang pinjam. Ya. Inilah bab Ariyah, kalau nak tahu. Ya. Okey, siapa lagi nak baca? 912. Silakan. Okey, boleh catatkan hadis 912. Hadis sah. Matan diperintah menunaikan amanat dan dilarang berkhianat. Hukum sebagai satu ketentuan. Cantik ya susunan hadis ini. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi kamu amanah. Dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kan cantik bahasa dia tu. Ya. Apa maksudnya? Seorang yang diberi amanat wajib menunaikan amanat kepada pemberinya. Ya. Dan tidak boleh membalas pengkhianatan orang lain kepada diri seseorang. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau orang itu sudah mengamanatkan kepada kita, ya, maka kita jangan khianati amanat itu. Contohnya misal kata barang yang dia sudah memberikan pinjam kepada kita, itu adalah satu amanat. Dia telah beramanah kepada kita. Kita pun ya, balaslah amanat itu, pulangkan dengan sebaiknya. Ya. Jangan kita khianati, kita kata hilang dan sebagainya, padahal barang itu kita sudah jual. Itu satu pengkhianatan. Ya.
Tapi kalau orang itu mengkhianati kita pula, ya, kita jangan balas dengan khianat. Ya. Itu sebaiknya lah, jangan dibalas dengan khianat. Ya. Kadang ya kita pulangkan pada Allah. Kalau Allah nak membalasnya, ya. Kita tak perlu nak berlaku khianat kepadanya. Ya, Allah lebih mengetahui. Jadi ya, itu dikatakan dalam di sini. Baik, 913 siapa nak baca? 913. Okey, sila. Zaman yang akan dikembalikan. Jawab dia, zaman yang akan dikembalikan. Sambung lagi 914. Sembilan satu lima. Okey, catatkan 913 sampai 915. Satu hadis, satu hukum ya. 913 sampai 915. Hadis sah. Matan, barang pinjaman boleh diganti harganya dan boleh juga dikembalikan sebagai asalnya. Menurut perjanjian. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, contoh dalam perjanjian begini. Ya. Boleh saya bagi pinjam barang ini, tapi dengan syarat kalau hilang engkau ganti. Sanggup? Kata dia sanggup. Jadi ganti tadi tak mestinya barang yang sama, mungkin barang yang dipinjam tu tak ada, tak berjual di kedai. Jadi tak ada barang itu. Contoh. Jadi gantiannya ialah harga. Ya. Maka kita kena bayar harga barang itu kepada orang yang kita pinjam. Tapi seandainya barang itu banyak, ya, kita boleh ganti dengan yang baru. Kita pinjam memang benda itu lama, tapi kita salah, kita yang menghilangkan, kita yang merosakkan. Maka kita kena gantilah dengan barang yang sama, tapi baru. Ya, maknanya baru lagi. Tak ada salahnya. Itu yang ya mungkin lebih menggembirakan kepada orang yang kita pinjami tadi. Ya, dia dapat barang baru, dia lagi suka. Ya. Sebab kesalahan itu di tangan kita. Kita yang diberi amanah, tapi yalah, tidak disengajakan benda itu rusak ataupun pecah. Ya. Maka kitalah jadi penanggungnya. Maka tamatlah bab berkaitan dengan iaitu bab ariyah. Ya, akan datang insya-Allah kita akan masuk dalam bab baru, iaitu bab ghasab.
Ghin sod ba. Babul ghasabi. Ya. Hmm. Hmm. Mana ada akad tu adalah perkataan orang tu memberi dan kita menerima. Ya, atau maknanya dengan apa contohnya bahasa yang kita telah sebut, boleh tak saya nak pinjam parang ni, contoh. Silakan silakan. Itu dah akad lah tu. Ya. Contoh macam jual beli, sebenarnya tak perlu kepada saya jual ya, saya beli ya, sebenarnya tak perlu kepada akad itu. Ya, dengan harga yang dia sudah terima, dengan barang yang kita sudah dapat, ya, itu dah jadi satu akad persetujuan. Perbuatan tu dah jadi satu akad. Tak perlu nak mengatakan saya jual ya. Tiap kali saya jual ya, saya beli ya, saya jual ya, saya beli. Itu tak perlu. Maknanya dengan kerelaan dah ada dua-dua. Pertama, orang yang menjual dah dapat harga. Orang yang membeli dah puas dengan barang yang dia beli, puas hati. Itu dah satu akad. Ya. Kerelaan. Ya. Macam kita nak pinjam, adakah tiba-tiba kita ambil terus bawa lari je? Tak logik kan? Mesti ada satu lafaz. Boleh tak saya nak pinjam? Kan? Boleh tak pinjam barang ni? Mesti ada lafaz dia. Itu dah jadi satu akad lah. Ya. Apa dia? Siapa nak tanya lagi? Bukan semestinya dia tu tidak Islam, ya, tetapi bahasanya terkadang dia lebih tua daripada Nabi. Dia lebih tua daripada Nabi, terkadang dia hanya memanggil sebagai sebutan saja, sebutan nama. Tapi sebenarnya kurang baiklah. Jangan kamu panggil Rasul sebagai panggilan saudara-saudara kamu. Maknanya ada panggilan hormat lah. Jadi macam macam tak hormat. Tapi memang kebanyakan memang banyak kurang ajar lah sebenarnya. Ya. Ya, Muhammad ya. Walaupun dia dah Islam. Jadi pendek kata ya, memang biasanya yang tak tahu adab ni, dia tak retilah nak memanggil satu gelaran atau penghormatan, tak ada. Dia panggil macam tu je. Sebab itu turun ayat Quran. Ya, jangan kamu panggil Muhammad tu semana dia memanggil di antara kamu. Jadi kenalah ya Rasulullah, ya Abdullah, ya. Macam tu. Ya. Macam tu penghormatan, ya. Penghormatan seorang malaikat kepada Rasul Allah. Macam tu. Ya. Hukum qisas. Macam bunuh, bala bunuh, potong tangan, potong tangan, macam tu lah. Ya, itu semua adalah had atau qisas. Okey, sampai situ. InsyaAllah kita sambung lagi.